warnya wa afiatil abdani wa shifaiha. Dan kita tengok surah Al-Fussilat ayat 44. Surah Al-Fussilat ayat 44, dan kita tengok juga surah Asy-Syu'ara ayat 80. Surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan surah Al-Fussilat tadi ayat 44, insya-Allah kita akan temui kesembuhan kita dengan cara kita pegang ataupun kita urut dengan tangan kita, insya-Allah. Selamat mencuba. Dan seterusnya email kita yang keempat pada pagi ini datangnya daripada Najmi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustaz, apakah ayat-ayat Quran yang boleh digunakan sebagai penawar kepada penyakit kolesterol? Kolesterol tinggi di dalam badan boleh menyebabkan pelbagai penyakit dalam tubuh manusia itu. Apabila kolesterol tinggi, dia akan jadi darah tinggi. Apabila kolesterol tinggi, jantung kita akan tersumbat, kena buat bypass. Jadi ayat mana yang perlu kita gunakan untuk merealisasikan masalah-masalah tadi? Pertama sekali, apabila kolesterol tinggi ini, kita kena ingat satu ayat yang begitu hebat dalam Al-Quran yang Tuhan sentuh tentang perawatan dan perubatan Islam ini juga. Kita kena tengok surah Yunus ayat 57. Dia berlega di sekitar 6 ayat syifa itu, tuan-tuan. Surah Yunus ayat 57, wa shifa'ul lima fis sudur. Bacalah ayat tu, insya-Allah. Ayat itu, tuan-tuan, adalah merupakan ayat yang begitu hebat. Tuhan mengumpamakan penyakit manusia itu yang banyak yang ada dalam dada. Wa shifa'ul lima fis sudur. Ayat yang begitu pendek. Amalkan setiap kali lepas maya, insya-Allah. Lepas ni kita akan sentuh pula darah tinggi, kencing manis, jantung, termasuk kolesterol ini. Kita akan bincang secara terperinci selepas ini, insya-Allah. Dan soalan kita yang kelima pada pagi ini dan merupakan soalan yang terakhir pada pagi ini, datangnya daripada Aziz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana perubatan yang menggunakan telur untuk mengeluarkan sihir dan mandi air limau nipis ataupun limau purut? Menggunakan telur dalam perawatan untuk mengeluarkan sihir ini. Telur itu saya no comment lah. Tapi kalau limau nipis, limau purut memang kita gunakan. Sebab ini satu benda yang begitu mujarab dalam perubatan Islam. Apatah lagi penyakit yang melibatkan gangguan jin dan makhluk halus, limau nipis dan limau purut itu terlalu hebat. Kalau kita tengok kesannya, sebab apa? Iblis dan jin ini tidak suka kepada asid yang ada dalam limau purut dan limau nipis itu. Sebab itulah kalau kita tengok garam, lada hitam, ni benda-benda yang ditakuti oleh iblis. Mana dalil dalam Al-Quran, dalam hadis? Tak ada, tuan-tuan. Pengalaman kita dengan pesakit, pengalaman kita dengan pesakit menceritakan bagaimana hebatnya makhluk kejadian Allah ini. InsyaAllah kita akan bincang lepas ini dalam membicarakan penyakit-penyakit semasa yang kita hadapi dan penawarnya. InsyaAllah kita akan menemui penawar daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Tanya Ustaz. InsyaAllah ilmu-ilmu yang kita berikan ini ada keberkatannya, dan ilmu-ilmu yang kita berikan ini menjadikan satu bekal untuk kita bagaimana kita nak menghadapi penyakit yang bakal tiba dalam kehidupan kita. Sebab penyembuhan penyakit itulah merupakan satu rahmat, dan masa sihat ini kita belajarlah. Jangan masa sakit baru kita nak pergi cari ayat-ayat Quran. Masa tu sudah susah dah, kita nak bergerak pun susah. Sekarang ni kita depan televisyen, salin ayat-ayat yang begitu mujarab ini. InsyaAllah ianya akan menjadi ubat bagi kita. Dan berbalik kita kepada batu karang yang saya ceritakan tadi. Sebab banyak panggilan yang duk tanya bagaimana Ustaz cara untuk mengeluarkan batu karang. Saya ni Ustaz pergi scan, batu karang dah besar penumbuk dah. Dalam buah pinggang. Macam mana Ustaz buah pinggang saya akan rosak? InsyaAllah dengan baca ayat tadi, tuan-tuan. Cara nak baca beramal dengan ayat yang untuk mengeluarkan batu karang tadi macam mana? Kita ambil dengan ayat yang bermula dengan thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fayakal hijarah. Bermula dengan ayat itu sampai habis. Kita baca ayat itu, ataupun kita baca ayat itu, kita baca pada air. Kita baca pada air. Dan saya akan bagikan ayat ini dalam satu set nanti. Tuan-tuan faham elok-elok apa yang kita nak berikan ini. Mungkin nak salin tak dan sebab doa-doanya ada. Jadi apabila kita menghadapi penyakit yang melibatkan di dalam dada, di dalam pinggang, di dalam perut kita inilah,
Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, wasyifa'ul lima fis sudur, wasyifa'ul lima fis sudur wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dalam ayat syifa, Tuhan sebut 2 kali perkataan sudur. As-sadr, as-sadr ini bererti dada. Okey, kita ada panggilan, kita berhenti sekejap untuk bincang ini. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di hujung talian? Amirul Hafizi. Okey, Amirul, silakan dengan persoalan anda, Amirul. Saya nak tanya, adakah penyakit kanser ni datangnya daripada gangguan jin? Okey. Sebab arwah mak saya pernah kena penyakit kanser ni dan dia tak jumpa punca tempat kanser tu. Dia jumpa tempat kedua je dan dia banyak mimpi benda-benda yang buruk lah. Ya. Dan apakah ayat-ayat Al-Quran yang sesuai untuk dibaca? Okey, terima kasih, Hafizi. Okey. Okey, sama-sama. Okey. Adakah kanser berpunca daripada gangguan jin? Jadi tuan-tuan, sebagaimana saya duduk ceramah sebelum ini, saya kata sebelum menuduh jin, pergi cek hospital dulu. Dia mengadu pada kita, Ustaz, saya bisa-bisa badan, kebah-kebah tubuh, pergi cek hospital, kencing manis 30. Sampai meter hospital tak boleh nak baca. Jadi, kalau hospital kata tak ada penyakit, pergi hospital pun kita kanser tahap 4 dah. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa tidak semua kanser berpunca daripada jin. Kanser yang berpunca daripada jin, tanda-tandanya seperti berikut. Kalau orang ada kanser, kalau dia ada tanda-tanda yang saya nak sebut ni, mungkin itu daripada jin, laknatullah. Yang pertama sekali, kebiasaannya orang yang kanser ini diselami dengan mimpi-mimpi takut. Dia mimpi apa? Lembaga menghisap darah dia dalam tidur. Yang kedua, orang yang mempunyai kanser ini, dia tengok sentiasa lebam-lebam di tubuhnya. Sebelum kanser tu dia tengok dah, di tubuh dia ni bangun pagi-pagi, ada lebam-lebam itu. Itu misteri. Dan yang ketiga, sekali lagi saya sentuh, jika diselami dengan mimpi-mimpi dikejar binatang-binatang yang menakutkan. Orang kanser tu bermimpi, bukan suami dia, bukan isteri dia. Orang, tubuh, badan orang yang sakit itu bermimpi. Dan yang keempat, sebagaimana mimpi kemarin, iaitu mimpi budak kecil. Mimpi baby menyusu, tiba-tiba dia kena bara susu. Breast cancer. Dan juga orang yang ada barah ini, jika disabitkan dengan jin, dia akan sentiasa berdebar tanpa sebab. Dia akan berdebar tanpa sebab. Banyak lagi tanda-tandanya. Dan di mana saya nak katakan bahawa kanser ini kebanyakannya boleh dikaitkan dengan jin. Sebab berlaku pada Nabi Ayub AS. Nabi Ayub di antara penyakit yang dihidapi oleh Nabi Ayub ialah kanser, kata ulama. Dalam satu ayat Quran jelas Tuhan sebut, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyash syaitan binusbin wa azab. Nabi Ayub berdoa, sesungguhnya tubuhku sudah dimasuki syaitan laknatullah dengan penuh kesengsaraan. Ulama mentafsirkan kesengsaraan di situ penyakit barah yang Nabi Ayub hadapi. Jadi baca ayat-ayat tadi, insya-Allah penyakit ibu kita akan sembuh daripada kanser itu tadi. Dan kita combinekan penyakit-penyakit kanser ini juga biasanya datang daripada dalam dada manusia itu sendiri. Jadi kita berbalik kepada perbincangan asal kita tadi. Okey, ada caller lagi. Okay, hello. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya. Siapa di hujung talian? Boleh saya tahu? Saya Anazatul Fitri. Ya. Daripada Pasir Kudang, Johor. Pasir Kudang, sila. Ya, saya. Suami saya ni, dia mengalami sakit yang agak membingungkan, Ustaz. Ya, sebab apa? Sebab apa jadi bingung tu? Bila dia pergi kerja, apabila sampai di tempat kerja, dia akan jatuh kerana dia terasa terlalu lemah badan dia. Di rumah okey? Aktif? Di rumah dia okey, Ustaz. Jadi saya dah berusaha, termasuk ke doktor, termasuk perubatan alternatif ni. Tapi keadaan dia
begitu juga. Sampai di pejabat tumbang? Ya? Sampai di pejabat tumbang? Dia tumbang gitu je. Dia dia kerja kilang. Jadi bila dia sampai ke tempat kerja saja, dia akan jatuh sampai luka-luka sebab dia memang, dia kata kaki dia tak boleh melangkah terus. Okay. Tangan dia pun tak boleh buat apa-apa kerja. Okey, persoalannya? Jadi saya tak tahu apa masalahnya sebab apabila saya berubat dengan perubatan alternatif, dia kata terkena sihir. Tapi perubatan apa yang dah kita usahakan, kalau dia di rumah dia tak ada apa-apa, sehingga kan majikan dia bagi dia cuti 2 bulan tanpa gaji. Jadi selama 2 bulan itu dia elok. Tapi bila dia mula kerja balik, dia akan kena balik. Okey, saya faham. Terima kasih. Okey, tunggu jawapannya sama-sama. Satu penyakit yang misteri banyak kita tengok pada hari ini. Penyakit-penyakit jenis ini biasanya melibatkan tempat dan suasana di tempat dia kerja itu sendiri. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apabila di rumah, dia elok. Sampai di kilang, dia tumbang. Mungkin kilang itu menjadi punca bagi dia sebab dia tumbang. Ini sama juga dengan kes yang saya kendalikan di klinik-klinik rawatan saya. Cukup banyak anak-anak kita tak boleh pergi sekolah. Masuk kawasan sekolah, tumbang. Masuk dalam kelas, dah menangis nak balik dah. Dan ada satu kes saya kendalikan, pakai baju sekolah je. Pakai baju sekolah, pengsan. Pakai seluar trek, baju PJ, okey. Sampai di pagar sekolah, tumbang. Begitu dengan suami puan tadi. Sebenarnya apabila masalah kita melibatkan benda-benda yang seumpama ini, kita kena ingat bahawa kehidupan kita ini, kita berkongsi alam dengan mereka. Cuma yang membezakan kita dengan mereka, kita tak nampak mereka